Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini, alhamdulillah kita dapat lagi bersiaran pada malam yang penuh barakah ni dalam siri pengajian kuliah secara online, pengajian hakikat kehidupan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang dah bersama dengan saya pada malam ini, yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang baru ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang lama alhamdulillah tahniah dan syabas kerana masih istiqamah dalam pengajian kita pada malam yang penuh barakah ni dan pengajian-pengajian yang sebelumnya insya-Allah. Alhamdulillah insya-Allah. Bantu dulu sebarkan, sambil itu sebarkan, like and share, sebarkan. Ya, ramai lagi yang mendapat manfaat, kebaikan daripada perbincangan pengajian hakikat kehidupan ini. Kita nak biar ramai yang mengetahui akan kebenaran di dalam kehidupan ini. Sebab sidang jemaah mata Allah SWT, dalam kehidupan ini dia ada dua cerita. Kehidupan hak dan kehidupan yang batil. Kehidupan yang benar, kehidupan yang palsu. Baik. Adapun kita hari ini dah sedia maklum dalam pengajian yang kita namakan dalam konteks akhirat. Kita didedahkan dengan yang kekal itu akhirat dalam melalui pengajian agama, ini pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam. Kita sedia maklum, kita faham bahawa kehidupan yang kekal yang sebenar itu akhirat. Tapi sebenarnya mata Allah SWT, pengetahuan yang diberikan itu tidak cukup kalau kita tidak mampu terjemahkan dalam kehidupan, realiti kehidupan. Pengajian tentang hikmah, bagaimana kita nak menterjemahkan ke pengetahuan kita. Yang saya yakin yang menonton ini semuanya dah faham, dah tahu dah tentang bahawa tujuan kita semua hidup ni untuk mati. Semua dah tahu dah. Dah tahu dah yang kekal itu akhirat, dunia itu sementara. Kalau dalam kata-kata tu boleh susun dah kata-kata dah. Boleh cerita dah. Tetapi persoalannya di sini adalah, mampukah kita untuk menterjemahkan di dalam kehidupan? Dalam pengajian kita ni sebenarnya mata Allah SWT, kita membincangkan secara detail dan terperinci
tentang kaedah-kaedah bagaimana kita nak menterjemahkan keislaman yang kita telah anuti. Kita telah yakini Islam agamaku. Telah menganuti Islam. Soalannya sekarang bagaimana kita nak terjemahkan dalam kehidupan. Maka kita mengkaji dan menghayati kehidupan dalam konteks yang mana telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Itulah akhlak Nabi SAW. Maka sudah pasti kita nak ramai tahu. Kita nak ramai tahu bahawa kehidupan ini palsu. Tetapi dalam keadaan kita nak terjemahkan dalam kehidupan ini, inilah kesukarannya apabila tidak ada kaedah, tidak ada sistem dalam menterjemahkan dalam kehidupan. Akhirnya, mungkin dia tahu pengetahuan agama, mungkin. Sebagai satu contoh, ada satu komen tu, bukan komen lah, ada status dalam, banyak kan status kat Facebook tu, dia cerita tentang bab kahwin lah, bab kahwin. Tentang keadaan kahwin yang mana, dia nyatakan di sini, ada lelaki, suami yang benar, dia ada pengetahuan agama, dia pemimpin yang hebat, tetapi dalam kehidupan rumah tangga, dia gagal melaksanakan. Kenapa? Dia tanya, banyak ditimbulkan persoalan-persoalan tu, saya baca, saya tengok kan. Dan ini berlaku kerana, ini jawapannya, kerana dalam konteks kita nak menterjemahkan kehidupan itu, mungkin kita boleh bercakap, kita boleh berkata-kata, Islam agamaku. Kita boleh bercakap, sebab tu di akhirat nanti, lisan ini tidak dibuka. Mulut akan ditutup rapat. Yang akan berkata-kata itulah tangan, kaki, mata, semua anggota jasad yang lain. Mulut ditutup. Sebab mungkin kita boleh nyata dengan lisan, dengan lidah. Saya insaf Ustaz, niat kerana Allah. Semua cakap dengan mulut. Tetapi kegagalan kita adalah melaksanakan, menterjemahkan. Jadi, sebenarnya mata Allah SWT, ini yang kita nak tekankan dalam perbincangan hakikat kehidupan. Bila kata apa yang kita terjemahkan, apa yang kita kaji dalam hakikat kehidupan ini, kita mengkaji perjalanan kehidupan. Kita mentafsir kehidupan. Bersandarkan kepada kaedah yang sebenar. Kaedah yang benar-benar kita ngikut tarik nubuwah. Kita tak nak ikut pelbagai sangkaan-sangkaan, kita tak nak ikut hanya pandangan-pandangan. Kita tak nak ikut hanya sekadar pandangan. Dalam memberi nasihat-nasihat kehidupan, kita tak nak ada pandangan sekadar pandangan. Tapi kita nak panduan. Kita nakkan bimbingan. Kita nakkan panduan yang membimbing kepada kebenaran. Supaya kehidupan kita ini tidak sia-sia. Kita nak kehidupan yang kita bina hari ini, akhirnya terbeban, dibebankan. Ataupun akhirnya kita penuh dengan kesedihan. Akhirnya penuh dengan perasaan hawa nafsu. Yang menyebabkan bahawa kehidupan yang kita bina selama hari ini menjadi kehidupan yang sia-sia. Kita tak mahu macam tu. Berumah tangga dah lama, tetapi akhirnya hujungnya tiada rasa. Habis. Tawa dia. Macam contoh live tengah hari tadi, saya pergi satu majlis lah. Dan satu majlis tu, majlis pernikahan. Saya pergi, saya duduk dalam satu meja tu. Datanglah pasangan suami isteri. Sekitar usianya dia bagi tahu umur 69 suami dia, isteri umur 63. Kan? Beramah pula tu. Saya duduk makan, dia duduk galik sembang. Kita dengar. Dia ceritalah dia ada chalet lah, dia ada ni lah, nama lah, ada nama kan dia. Chalet tu gini-gini, dia promote. Saya dengar lah, dia cerita habis. Berapa habis, berapa ini. Lala sekali, ujung-ujung cerita dia apa? Saya nak balik rumah ni. Ni suami saya nak pergi ke chalet lah ni. Itulah, nak bersama pun dah tak ada masa dah. Ujung tu saya ambil ujung. Itulah katanya. Sibuk, macam sibuk katanya. Nak sama pun dah tak ada masa dah. Saya kena pergilah balik sendiri. Suami dia pergi ke chalet tu. Saya perhati, maknanya pengakhiran perbincangan tu, dia cerita, perniagaan dia cerita. Akhirnya dalam rumah tangga dia pula, dia ending dia dengan, saya sibuk. Bunyi dia apa? Bunyi macam keadaan dah, yelah dah berusia, umur dah ni, nak apa lagi? Macam dah satu, mesej yang disampaikan itu adalah satu kebosanan sebenarnya, nak cakap bosan. Masing-masing datang nak bersama, susah nak bersama, susah. Kan? Dia bukan soal bersama, bukan soal duduk bersama, tetapi kata-kata tu
Akhirnya apabila dua-dua pasangan ni makin lama makin tak tahu ke mana pergi. Tak tahu hala tuju. Ataupun ada setengah tu kadang makin berusia minta maaf cakap, makin pula nak bersama, dia tak boleh nak berlepas. Dia kata kita ni dah ujung-ujung ni, time inilah kita nak ke mana-mana pun nak bersama-sama. Ada ketika pula nak bersama, ada pula yang dapat pula tapi tidak mendapat artinya. Saya tengok bukan soal bersama tu apa ending dia. Saya perhati tengok Allah. Tu bisnes bagus. Dia kata dia punya buat chalet dia tu kat tempat tu, dan chalet dia tak jauh, habis 3 juta katanya. Kita dengar ni terlajak peramah ni orang ni. Saya dengar dia, saya layan dia dengar. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat banyak kes-kes begini berlaku. Banyak kes-kes begini berlaku. Bosan. Ni dah umur 69 bertiga, apa cerita cari barunya. Cari baru tu belum tentu boleh mengisi kebosanan. Puatika Zulekah cuba cari, dah lama mengaji kot, cuba bagi satu impact sikit. Kata komen-komen tu. Bosan cari baru. Kalau macam ni kena tu orang kata ni ikut mengajian Ustaz Farid ni. Cuba kata, memang kita nak mengiyakan perbincangan tu, tapi janganlah kita tulis bosan cari baru. Tergantung. Cuba tulis sikit. Bosan kerana tiada tujuan. Kan senang jawapannya. Bosan ni sebab tak tahu tujuan. Cari baru pun kalau tak tahu tujuan, haru biru juga. Haru biru juga. Hidup ni kena jelas tujuan. Kena jelas matlamat. Kalau cari yang baru tapi palsu, sama juga. Kita buat ulang yang sama. Cuba bagi komen-komen yang membina sikit. Komen-komen yang menunjukkan dah ada pengajian, dah ada pembelajaran. Kalau tak boleh nak komen, diam. Itu saja. Jangan mencacah merebahkan komen-komen yang ada, sebab ini komen ilmiah. Bila orang nak baca, orang nak tengok, orang nak hayati kesan daripada perbincangan-perbincangan itu. Pastikan pengajian tu pastikan. Kita dah mengaji, bukan tak mengaji. Bukannya orang baru nak ni ataupun apa yang dia cari. Nampak? Bosan sebab tak ada hala tujuan, tak ada tuju. Bosan itulah dia. Dia bukan selalu bukan tak kena dengan Atikah ni. Tidak, saya bukan nak pick point nama. Saya tengok kepada komen. Saya baca. Saya akan nilai daripada kata-kata. Sebab lepas ni, kita akan masuk dalam kitab Kulil Haq, Lisanul Haq. Kata-kata, lisan, komen. Jadi, memang kita boleh kata dengan bergurau. Tapi kita tak nak dah. Kita tak nak dah bagi komen-komen yang bergurau-gurau. Nak gurau banyak tempat lain kita boleh gurau. Gurau benda-benda yang dunia lah. Baik. Jadi, bila kita dapat dengar perkara tu, bosan. Kenapa? Apa yang berlaku? Bosan kerana tiada tujuan. Jawab dengan ilmiah. Jawab dengan ilmiah. Tak boleh jawab dengan ilmiah. Nabi kata, falakul khair awliya semut. Diam. Itu saja. Jadi, kalau kita bincang, kita tanya, kita selami, kita diam, kita selami. Kalau kita tanya, setengah itu kalau sekiranya dia ini, katalah kekeluargaan ataupun perniagaan. Ya, orang yang pekor duduk dalam lift tu tak boleh. Sebab itulah. Bila kita menyelami, kita akan dengar kata-kata itu walaupun tidak mencerminkan 100%. Tetapi kata-kata itu adalah reflect daripada apa yang ada dalam fikiran dia, dalam hati dia. Walaupun dia tidak memberikan 100% gambaran. Tapi cukup untuk tahu latar belakang seseorang itu. Bagaimana belum lagi tengok tindak tanduk seseorang itu. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, saya benar-benar macam ni kita kena ambil teliti. Saya cukup ambil berat perkara-perkara macam ni. Dalam konteks kita belajar, dalam konteks kita dah mengaji, dalam konteks kita dah menghayati tentang hakikat kehidupan, pastikan komen-komen perbualan kita di luar, bagaimana kita memberikan pandangan-pandangan kita, pastikan menggambarkan seseorang yang telah ada pengajian. Pastikan menggambarkan seorang yang dah nampak hala tujuan. Sedang belajar juga bercakap dengan kebenaran sebab selalu terlepas cakap sisi ni Ustaz.
Ya Cikgu Anis, sebab itu kena ada bimbingan. Sebab itu kena ada bimbingan. Bila kata ada bimbingan, kita akan bimbing perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang bersalahan dengan kehendak agama. Kalau tahan dibimbing, tahan ditegur, tahan dibentuk, Alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang tak tahan. Bila tak tahan, tak capailah matlamat dia. InsyaAllah. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, berbalik dengan perbincangan tadi, mukadimah kehidupan kita. Bila mereka tidak didedahkan dengan kebenaran, dan ini adalah satu suruhan daripada Allah SWT dan suruhan daripada Nabi SAW. Apa yang kita kena buat itu adalah berdasarkan apa yang disandarkan oleh Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita mencari kehidupan yang bersandarkan kebenaran. Al-Quran suruh. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejarlah kamu akan nikmat kehidupan negeri akhirat. Allah suruh kejar akhirat. Kemudian Allah kata dalam surah bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan manusia ni akan lebih beratkan dunia, sedangkan akhirat tu yang kekal. Ni Al-Quran suruh. Allah kata dalam surah Al-Hadid ayat 20, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Jadi apabila Allah suruh kita ini mencari tujuan kehidupan yang benar, disokong dan malah dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, dan ini menjadi satu kewajipan. Apa dia? Alaikum bis-siddiq. Alaikum bis-siddiq. Fa inna siddiq yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berkata benar, hendaklah kamu berkata jujur, Nabi kata. Jadi kalaulah kehidupan ini, sekiranya kehidupan ini tidak benar, dunia tidak benar, dunia ini pembohong, dunia ini penipu. Jadi kita kena sampaikan mesej yang sebenar. Sebab itu ada yang kadang-kadang tidak boleh tahan dengan mesej kebenaran ini. Sebagaimana pagi tadi, kan saya kata ada kadang-kadang yang dari peringkat awal dia menentang, dia menolak. Tetapi kerana Allah pilih dia untuk duduk dalam kuliah kita, Alhamdulillah, lama-kelamaan terhakis kebencian itu, terhakis kebosanan itu perlahan-lahan hilang. Sebab apa? Sebab sebelum ini kita didedahkan dengan pandangan yang berbeza. Pandangan tentang dunia yang menipu daya. Kita digembar-gemburkan, ditabur-taburkan dengan kehebatan dunia, keseronokan dunia. Akhirnya bila dia tak dapat, dah kecewa, dia masih lagi nak pertahankan dunia. Sedangkan hakikatnya bukan begitu. Mari dalam bab hakikat kehidupan, kita terus cerita tentang realiti kehidupan dunia itu apa. Bila macam tu, seakan-akan satu perkara yang tidak boleh diterima. Sebab saya tak dapat lagi dunia ni, tiba-tiba saya kena benci. Kenapa? Bolehlah Ustaz cakap, Ustaz dah dapat. Mungkin. Bolehlah dia, bolehlah ini, bolehlah itu. Mula dia akan menentang dan menendang. Dia akan menendang keluar sebab peringkat awal dimomokkan, dimasukkan, ditalbiskan, difitnahkan dengan pandangan-pandangan yang mengindahkan kepadanya. Bagaikan bintang, bulan dan bintang, dan ibarat satu kehidupan yang diimpikan pula tu. Mengimpikan keluarga yang bahagia, mengimpikan kehidupan yang begini-begini. Banyak impian. Bila mana impian itu tidak tercapai, malah ada setengah pihak pula paksa pula capai impian itu. Force, kejar pula impian itu. Maka bila bertembung dengan hakikat kehidupan, dia berbeza. Impian dalam perbincangan hakikat kehidupan tidak lagi berbicara soal impian dunia. Impian kita adalah berdasarkan kepada Al-Quran. Apa yang Al-Quran suruh impikan, kita impikan. Al-Quran suruh impikan syurga, ya kita impikan syurga. Al-Quran suruh impikan bahagia, gembira dengan ganjaran pahala, gembira dengan ganjaran syurga. Ya, kita seronok dengan kegembiraan yang ditawarkan. Dan Al-Quran kata, jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, jangan. Sebab itu kalau kita duk ulang, kita sampaikan kebenaran. Dengan prinsip yang pertama, siddiq, amanah. Sekarang ni kita dah masuk perbincangan fatonah. Maka insya-Allah, maka meresaplah kefahaman itu. Lama-kelamaan, terhakislah fahaman-fahaman yang batil itu. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Jadi sebab itu kalau kita keluar daripada semakin kita kejar dunia ni, sebab tu kita kena bagi takrif dunia. Takrifan dunia itu apa? Kita kena tafsirkan semula dunia, kita kena tafsirkan semula kehidupan kita. Kita kena tafsirkan. Tak ada lagi perkara yang kita buat kalau kita dah tahu akan natijahnya. Contoh, depan ada gaung. Gaung ni, kita bawa kereta yang mana perjalanannya di tepinya ada gaung. Baik. Setakat hari ini tak perlu diingatkan ada gaung. Tak perlu diingatkan sebab dah nampak gaung. Malah tukang bawa pula berhati-hati tak nak masuk gaung. Berhati-hati dia sebab dah tahu ada gaung. Dah tahu jelas kalau jatuh dalam gaung alamatnya innalillah. Nampak tidak? Malah kita sendiri tahu nak slowkan perjalanan itu. Sebab ada gaung. Melainkan kita lalai, kita mengantuk. Itu lain cerita. Melainkan kita lalai dan kita mengantuk. Tapi ceritanya sedang imam mata Allah SWT. Bayangkan. Bila kita jalan dalam satu perjalanan, ada gaung di kiri dan kanan kita. Jadi tak perlu lagi diingatkan ada gaung sebab kita nampak. Tidak perlu lagi nak terkejar-kejar. Nak terkejar-kejar. Nak masuk gaung, nak buat apa? Dah tahu gaung dah. Nah, begitulah tafsirah seperti dunia. Ini perjalanan torik kita ni. Perjalanan kita, perjalanan kita, perumpamaan. Perumpamaan kita ni ibarat sebab ni perjalanan torik. Ni jalan kita. Mana menuju kepada akhirat. Okey. Saya buat definisi. Bila kita jelas, barulah kita akan faham. Bila kita perjalanan dan kiri kanan ini adalah gaung. Gaung yang akan bila masuk jatuh. Tahu dah kesan dia apa. Gaung. Dan inilah dunia. Nah, sebab itu kita kena nampakkan kesan dunia ni, yang mana gaung ini kita nampakkan analogi. Sebab kita tak perlu lagi nak kena, sebenarnya tak perlu lagi diingatkan jangan dunia, jangan kejar dunia. Kita kena tafsirkan dunia ni ibarat gaung. Yang mana ramai yang mati. Kata kita buat murojaah sikit Kita buat murojaah. Sambil kita sambung tajuk kita pada malam ni, sunatullah dalam kehidupan. Baik. Mati. Yang mana dunia ni bersifat mati, makhluk. Akhirat ni bersifat hidup. Akhirat ni yang bersifat hidup. Kita perjalanan kita menuju akhirat. Maka di kiri kanan kita adalah dunia. Di kiri dan kanan kita adalah dunia. Yang mana dunia ini bersifat mati. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, berapa ramai yang mati dalam mengejar dunia. Nah, mati dia dalam mengejar dunia. Dunia ni kecewa. Maka kenapa kita masih lagi terpengaruh dengan dunia ini? Kerana banyak cerita-cerita yang kita dah jumpa tentang dunia ni. Kecewa, perebutan. Nampak, kita dah nampak dah gambaran, dah jelas. Dah jelas. Kenapa lagi nak masuk nak duit? Saya nak duit ustaz. Kalau tak ada duit, payah duit ni semua dunia. Kalau kita masih lagi menggunakan jalan yang mati ni, jalan yang memilih jalan gaung, tak nak duduk jalan yang selamat ni, maka kita akan masuklah. Termasuklah kita, jatuhlah dia masuk kat sini. Matilah, tak sampailah ke akhirat. Nah? Jadi sedang mata Allah Subhanahu Wa Taala kan clear tu. Yang mana akhirat ni pula ada cerita tentang syurga dan neraka. Nah, ini perbincangan bab iman ni.
Jelas. Bila kita dah jelas syurga, neraka, ini yang pasti, maka pastikan perjalanan kita ni menuju ke syurga atau menuju ke neraka. Nah, maka apa lagi yang nak bincangkan tentang dunia ni? Melainkan kita masih tertipu lah. Kita masih ditutupi, dikaburi. Okay. Jadi jelas, bila kita faham akhirat ni, syurga, neraka. Jadi perjalanan kita ni pastikan menuju ke akhirat. Mana pun kita akan ke dosa atau pahala. Sebab tu setiap perjalanan kita ini, pastikan dosa atau pahala. Dunia ni dosa atau pahala. Kita akan jalan, kiri kanan kita akan ada dunia. Jadi sekarang ni pilih dosa atau pahala. Dengan apa ni? Dengan tarik ilmu. Ini jalan ilmu. Berdirilah atas ilmu, hiduplah dengan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mati. Berdirilah dengan ilmu. Nampak? Jadi ilmulah yang akan membezakan hak dan batil. Jalan itu kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, maka dimudahkan jalan ke syurga. Betul lah. Sebab kalau kita lihat di sini, perjalanan ini akan dihiasi dengan, akan dibimbing dengan suluhan ilmu. Ilmu ni akan, yang mana Allah akan bagi petunjuk melalui ilmu ni lah. Ilmu inilah, apatah lagi perbincangan kata ilmu hakikat kehidupan. Ilmu kehidupan. Nampak? Baik. Jadi sedang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ni jalan. Nampak satu jalan di dunia tempat beramal ni. Ya, sebelum nak beramal ni, kita duduk atas ni, atas ilmu ni. Ni dia jalan kita ni. Sebab perumpamaan. Ini gaung semua ni. Kiri kanan kita gaung. Mati. Jadi lihat dunia dengan akhirat. Lihat dunia dengan akhirat. Ambil pahala padanya. Ambil pahala. Bukan ambil dunia. Ambil pahala. Dosa tinggalkan. Pahala lakukan. Itu je. Bukan ambil dunia. Tak perlu ambil dunia. Ambil pahala. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Taala. Jadi dunia ni biarlah kat dalam gaung ni. Ambil pahalanya saja, ambil pahala. Tinggalkan dosa. Dengan ilmu kita boleh bezakannya. Jelas. Ilmu apa? Ilmu hakikatun. Ilmu hakikatlah. Ilmu kebenaran. Ilmu kebenaran ini yang kita bincangkan panjang lebar. Ilmu. Bukan dunia. Dunia biarkan kat dalam tu. Biarkan kat gaung. Jangan dia muat naik. Tak muat. Jalan kita halus. Jalan kita kecil. Jangan bawa naik dunia ni. Kalau bawa naik dunia ke jalan, kita jatuh ke bawah. Ini perumpamaan kita. Tak perlu naikkan dunia ke jalan kita. Tak perlu. Jadikan dunia tak payah. Sebab dia akan penuh jalan kita tak boleh nak berjalan. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kalau kita lihat perbahasan ini clear. Kita jelas ilmu yang boleh membezakan hak wal batil. Ilmu yang boleh menanggalkan kembali keduniaan. Boleh menghancurkan balik kebatilan. Dunia lah. Itu je cara dia. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Ambil pahala dari dunia. Tinggalkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau kita tulis, saya lukis balik elok-elok. Kita sedang menuju ke akhirat. Saya lukis balik. Hanya ada jalan saja. Ada satu jalan.
Yang mana saya namakan juga ini jalan mati. Ini saya pernah sentuh dulu ni tajuk ni, jalan mati. Jalan dan di bawahnya itu ada gaung. Okey. Bila di bawahnya ada gaung, apa yang ada dalam ni? Apa yang ada dalam gaung ini? Itulah dunia. Itulah dunia. Baik. Dunia ni berada dalam gaung. Siapa turun bawah amik, tak naik. Sebab gaung ni dalam. Tetapi lihatlah. Tugas kita ni melakukan ni amal. Dengan ilmu. Yang mana jalan ilmu amal ni tentang apa? Dengan dunia tidak, dengan ilmu. Sebab tanpa dunia, ada amalannya tidak gunakan dunia. Gunakan sepenuhnya keimanan. Contoh amal tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Clear. Jadi perjalanan ini yang kita kena jaga. Dan perjalanan inilah yang akan menentukan kita sampai atau tidak. Maka sebenarnya mata Allah SWT, di sini perbincangannya adalah sama ada pergi ke syurga atau neraka. Yang mana ini perbincangan tentang pahala, dosa. Dia tak ada cerita tentang dunia. Tak ada. Dunia kat bawah. Dan jangan sesekali bawa naik atas. Sempit, tak muat. Tak boleh, tak boleh. Jalan ni hanya perlu ada ilmu, amalan dan terus berjalan. Dia tak bawa dunia pun. Tak bawa dunia. Bawa pahala. Tinggalkan dosa. Biarkan dosa tu masuk balik. Biarkan dosa tu di dalam. Sebab dunia ni, nak tahu dunia ni, dosa ni, dunia ni. Contoh, ada dunia, ada kereta. Beli kereta tak buat apa. Letak je tu. Dosa tu nyaman. Lara. Membazir. Ada duit, simpan dia. Nak tengok dunia ni jadi dosa macam mana? Kita nampak dosa ni dalam satu sudut. Dosa kita buat maksiat tangan. Pergi kelab malam kata buruk-buruk. Kan? Dosa kita buat nampak. Tapi kita tak nampak. Dunia tu kalau tak buat apa-apa pada dunia, dosa. Sebab apa? Sebab Allah jadikan kita bukan untuk dunia, untuk Allah. Jadi maknanya kita kena beramal di dunia. Kalau dunia ni tidak dijadikan amalan, dibiarkan, maka dia akan berdosa. Kerana apa? Lara. Duduk saja. Dosa. Tak ada istilah saja dalam hidup ni. Dia mesti ada pengisian. Dunia. Sebab tu dunia ni dosa. Ada duit. Simpan. Untuk apa? Simpan. Mesti kan ada tujuan. Mesti ada niat dia. Untuk pahala. Baru dikira. Sebab tu Nabi kata, Inna a'malu bin niat. Ada suami, tengok saja. Dosa. Yang penting ada suami, ustaz. Tengok saja je. Dosa. Isteri, saja je ada. Buat saja. Alah ustaz, asal ada teman. Itu namanya isteri part time tu. Yang ni banyak popular dekat ICC yang kahwin lagi. Kan? Polistrin, bukan poligami, polistrin. Barang ramai yang jadi isteri part time. Isteri part time. Sebab apa? Asal ada. Dosa. Kalau ada prinsip dalam hidup kita, asal ada, dosa. Jangan main-main. Asal ada anak, asal ada suami, asal ada isteri, asal ada saja. Nampak? Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Ya, mesti untuk akhirat. Tuan admin surah An-Najahiyah. Dia tak boleh saja. Tak ada istilah saja. Ingat tu. Dunia ni ada je kat rumah. Cuba tengok. Mana barang-barang saja. Letak saja. Atau boleh panggil perhiasan. Tak buat apa. Dosa. Jangan main-main. Sebab tu sahabat-sahabat tu, Nabi SAW sendiri pun, dan para sahabat, mana ada, tak adalah nama ya dunia ni. Sebab yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Jadi mana yang kata seronok sangat anak ambil dunia ni?
Yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau pun tak boleh. Kalau ni perkataan yang tak pasti. Ataupun kalau ni kalau letak pada perkara yang telah berlaku, kalaulah satu penyesalan. Jadi kita tak boleh guna perkataan kalau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dunia untuk dunia. Habislah. Dunia. Saya ada duit ni lah. Bolehlah. Alah, dah ada duit ni. Apa salahnya kita buat rumah besar sikit. Dah ada duit. Apa salahnya? Perkataan yang kedua yang kena hati-hati. Apa salahnya? Apa salahnya? Letak bunga kat rumah saja. Fikirlah. Puan Rashidah. Saja ke letak? Janganlah saja. Kalau gunakan untuk bunga ini memenuhi ruang yang kosong untuk bagi dia bermanfaat, ruang itu ada pengisian, bagus. Sebab tu semua mesti ada reason. Why? Saya dulu mengaji dengan guru saya, YM Raja Azman. Dalam hikmah saya mengaji dalam pembinaan seni bina ni. Antara yang kritikal yang akan ditanya adalah why. Why? Limaza. Kenapa? Ni kenapa kat sini? Kenapa kat sini? Kenapa pintu petak? Kenapa kursi kat situ? Semua benda dia tanya. Kenapa plan dia bulat? Kenapa tinggi? Kenapa rendah? Kenapa? Dia tanya kenapa? Jawablah. Dia panggil crit session, kritik. 4 tahun di train untuk kritik. Dalam arkitektur, sebab tu arkitektur ni bukan bidang yang kalau letakkan pada perbahasan agama, hebat. Lepas tu khalifah ni, Hagia Sophia dah buka balik setelah 46 tahun ditutup. Hagia Sophia tu khalifah yang pegang. Arkitek dia bukannya arkitek biasa, khalifah. Kobak, arkitek Nabi. Arkitek ni bukan dia tengok kosong. Dia bukan sekadar letak saja. Arkitek ni dia tak boleh main letak saja. Dia tak ada istilah saja letak. Tak ada. Dia mesti ada reason. Counted, calculated. Dikira dan diukur. Mesti ada reason. Besar, kecil. Lagi-lagi kalau siapa yang saya sempat study tentang rumah tradisional Melayu. Rumah kan ada anjung, ada alang, ada dia naikkan tinggi, ada tiang, lepas tu ada tiang seri. Ukuran rumah tu, kalau dulu cerita lah ni, bukan buat saja tu, semua ada ukuran. Ukuran tuan rumah. Ukuran tuan rumah dikira, ada kiraan dia. Sebab tu pintu tak sama. Pintu tak sama saiz, ikut tuan rumah. Masuk kena tunduk. Masuk rumah orang dulu, perhati siapa rumah ada rumah lama lagi. Sekarang semua dah batu lah. Ya, Tuan Surah An-Najayat, pembinaan tak dibuat main-main. Dia sunatullah, dia kena ikut alam. Bina, dia kena tengok mana matahari, mana turun. Kena cek, dipanggil site. Kena tengok tempat itu. Dia tak boleh main buat dia. Sekarang dia main buat-buat, main tarah-tarah dia. Sebab tu, Allah bagi bencana alam. Jangan main-main. Nak buat atas bumi Allah. Nak buat bangunan atas bumi Allah tau. Bukannya kita punya tanah, Allah punya. Sebab tu bidang arkitek jangan pandang remeh. Kalau dia tak ada basic agama, memang tak ada cerita gini lah. Dia kena ada basic. Kemudian Allah bagi ilham untuk kaitkan. Bukan sekadar kait, kita nak bangunkan balik perbincangan. Itu hikmah yang Allah bagi kat saya. Bila tengok nak bina atas tanah, takkan tak nak kenal Allah. Ni tanah ni Allah punya ni. Kita nak buat bangunan atas tanah milik Allah. Tak nak kenal Allah ke? Lepas tu guru saya kata apa? Kamu nak buat bangunan untuk manusia. Kamu tak nak kenal manusia ke? Sebab yang duduk bangunan tu manusia, bukan binatang. Jadi bila satu mesej kata kenal manusia, trigger datang balik Allah. Kenal diri, kenal manusia. Rupanya betul Allah suruh kenal diri kita ni. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok balik diri tu apa ada. Adakah kita perlukan semua benda-benda ada dalam bangunan ni? Adakah kita perlukan ataupun kita ni buat ikut nafsu? Anda kena kaji semua benda tu. Sebab tu bila kita tegur tu bukan tegur kosong. Ni lansir sepanjang alam daripada tingkat 2 turun ke bawah tu. Untuk apa tu?
Kita tegur bukan tegur kosong. Ni bukan kira ada duit tak ada duit. Ada otak tak ada otak. Itu ayat dia. Itu bahasa dia. Masuk rumah, pintu nak masuk kena bongkok. Betul. Puan Yati ada pengalaman. Masuk kena bongkok tu kena hormat. Masuk hormat tu. Tunduk hormat. Tu orang tua-tua tu ada alang atas tu kena tunduk. Sebab apa? Hormat. Hormat tuan rumah. Jangan cakap banyak. Jaga adab. Duduk kita. Asing. Rumah dulu ada 2 tangga. Tangga tengah, tangga depan. Tangga tengah tu untuk orang perempuan naik. Mana ada orang perempuan naik kat depan. Orang perempuan naik kat tengah. Orang dulu-dulu. Mana ada nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Cikgu Mahya, Cik Mahya, tiang seri tu kalau dalam perbahasan ya, nak naikkan tiang tu kena zikir. Ni adat dulu, bukan adat saja zikir. Tapi ada yang buat khurafat. Ada yang buat khurafat. Dia sebelum nak naik tiang seri tu dia duduk kat tanah tu, dia akan buat solat hajat dan zikir minta petunjuk Allah Taala, nanti dia akan tengok mana tanah yang lembap. Dia pegang tanah tu nanti, tanah mana yang lembap, sejuk, di situ letakkan tiang seri. Naik tiang. Lansir tak ada ni. Baguslah. Kenalah. Lansir tu adalah. Pakai function nak menutup. Okey lah. Biar ada function lansir. Biar ada function macam baju. Nak menutup aurat. Kalau dah melarat-larat tu bukan menutup aurat namanya. Itu cari mudarat. Baju asalnya pakai. Yang wajib pakai baju ni sebab nak menutup aurat. Tapi dah melarat-larat dengan batu ni, batu itu macam-macam batu ada kat atas. Nyari-nyari batu nisan dia tak ada atas ni. Untuk apa tu? Dia panggil dah lara. Gharar, berlebihan. Dalam bidang pembinaan pun mana-mana yang exceed the limit. Tidak dikira. Lansir nak tutup pencahayaan. Isunya cahaya masuk. Itu isu dia. Isunya cahaya. Jadi nak tutup cahaya masuk ni, kena berapa puluh ribu ni lansir. Takkanlah lansir saja nak puluh ribu. Tak boleh fikir ke? Ke nak menayang cantik ke? Nampak tak? Jadi sidang jemaah mata Allah SWT kena faham. Sebab tu poin yang akan cakap malam ini adalah setiap perkara itu ada aturannya. Itu dia panggil sunnatullah. Itu sunnatullah, aturan Allah. Setiap perkara ada aturan dia. Bukan buat saja-saja. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak ada satu pun Allah buat tu saja-saja. Apatah lagi Allah buat kita bukan untuk saja-saja. Sebab tu jadi dosa. Nak merasa orang bila kita tegur infakkan duit ke jalan agama, jawabnya ada duit lebih biarlah merasa beli yang mewah. Boleh nak merasa? Silakan nak merasa. Silakan nak merasa lah. Bila nak merasa, nanti sekarang dia panggil pegang gini. Merasa ni mendapat. Biar dia nak mendapat. Nak dapat sangat sekarang mendapat. Tu ayat dia. Nak dapat sangat lah, bukan senang dapat. Ini je masanya. Bahasanya kan mendapat. Baik dia macam ni. Puan Siti Nur SD. Dalam Islam tidak menghadkan apa yang kita nak pakai. Dalam Islam, agama Al-Quran tidak menghadkan apa yang kita nak pakai. Sebab dunia memang Allah jadikan untuk kita. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allazi ja'ala lakumul arda. Allah jadikan dunia memang untuk manusia. Boleh pakai. It's okay. Pakai. Diharuskan. Soalannya, kenapa pakai? Kalau alasannya adalah nak merasa, maknanya saja je lah pakai. Itu je. Janganlah pakai sebab saja, sebab ada duit, sebab nak pakai. Sebab dia ada manfaat, Ustaz. Saya nak rasa manfaat pakai kereta ni. Silakan. Tapi manfaatnya pakai nampak macam ada 10 biji dah ni. Ini bukan manfaat dah, mudarat. Sebab tu kena ada fatonah, kena ada cerdik untuk menilai setiap apa yang kita nak pakai. Bukan asal ada duit je beli. Tak boleh. Sebab semua akan ditanya. Duit tu bukan kita punya, Allah punya.
Nak beli semua kena tanya. Allah tanya. Macam kita lah. Pandai tak kita ada duit? Anak kita minta duit. Anak kita minta duit, maknanya dia beli barang dengan duit siapa? Duit kita lah. Bila dia beli barang dengan duit kita, dia bawa balik sekali kita tanya tau. Ni beli apa tadi? Abi bagi duit ni beli apa? Beli ini. Untuk apa ni? Membazir ni. Abi cari duit. Mula bising kan. Kalaulah manusia pun boleh tanya setara itu, Allah pemilik tak tanya. Takkan tak tanya. Jadi jangan setiap benda ditanya. Perkataan merasa-merasa ni tak wujud dalam hidup orang beriman. Yang kita nak wujudkan adalah kita nak jelas setiap perkara yang kita nak pakai. Kalau yang tidak ada kena-mengena agama, mendatangkan gharar, tidak jelas, berlebihan, walaupun benda itu ialah ini je masa yang ada. Contoh, bersanding. Bersanding ni selalu orang ambil satu cerita tentang ini je kahwin sekali je ustaz, ni je kalinya kahwin. Bagilah berhabis sikit, sekali je semua hidup. Perempuan lah. Laki boleh 2-3 kali. Tapi kalau perempuan tu duduk Allah takdirkan laki tu lah, kan dikahwin lagi sekarang. Janganlah guna alasan ni je lah, bukannya selalu. Dalam hidup tak ada ni je lah, bukannya selalu. Dalam hidup ni kena tanya Allah dulu. Kena praktiskan betul-betul lah. Jangan nampak diri. Ni nampak diri jadi masalah ni. Nampak duit kita, benda dunia aku punya. Ini dunia anak yang punya. Habis. Cuba fikir Allah punya. Bila Allah punya, cuba fikir Allah punya. Ni orang cerdik ni sunatullah. Isteri Allah punya. Nak buat macam mana Allah punya? Suami Allah punya. Nak buat macam mana Duit Allah punya. Takkan kita Allah punya kita nak buat main-main? Gunakanlah sebaik-baiknya. Allah punya, Allah suruh beli yang berkualiti untuk jalan agama. Beli. Dan kata kuncinya adalah, Puan Siti Noh, saya akan katakan begini, ada pahala tidak? Kalau ada pahala, jangan berkira. Kalau ada pahala, kalau 2 juta, 10 juta, sila bayar. Jangan berkira. Macam korban. Pahala kan? Ambil kalau boleh, ambil lembu, Wahyu. Seekor 200,000 tu. Tu dia. Kalau untuk agama, pahala silakan. Mana yang ada pahala, silakan. Dia perbelanjaan ni 2 je. Belanja untuk pahala atau belanja untuk dosa. Tak ada belanja saja. Ingat, jangan ada istilah, tak ada istilah belanja saja. Kalau saja membazir. Membazir itu sedara tau. Syaitan. Jadi mana? Ini pahala. Silakan ambil yang high end, yang berkualiti untuk pahala. Ni pakai kereta ni untuk apa ni? Bawa pergi ceramah ustaz, pakai jet. Jet terus. Ini untuk apa ni? Untuk ni kita buat sekolah, bagi tip top. Barulah agama tu ada high class. Ni dak yang agama ini nak wakaf barangnya tak pakai. Barangnya tak pakai nak pergi wakafnya. Barang yang tak pakai dia wakaf. Barang rumah dia baru beli perabot. Yang tak pakai wakaf. Tak ke tu kadang-kadang cakap tak ke akai bubuh. Ya Allah, kadang-kadang kata kan, tak kata salah. Kata je lah. Itu kadang orang tak cerdik sebab yang diinfakkan itulah dia punya. Yang kat rumah tu habis pakai hancur. Jadi yang mana untuk agama, all out, jangan berkira. Masa untuk agama, bagi. Untuk dunia kena berkira. Kena berkira dengan dunia. Dengan pahala jangan berkira. Itu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Ke dunia aku tak digunakan. Ya, Puan Izan. Saya gunakan perkataan harta yang tidak digunakan untuk pahala hanya mengundang bala. Harta. Samalah dengan diri ini. Kalau diri kita ini tidak digunakan untuk pahala, hanya mengundang bala. Ingat. Untuk agama jangan berkira. Jangan berkira. Contohlah, awak ni dulu pakaian, pakai jenis tak cukup kain, jenis baju yang umur dah 30-an, 40-an pakai baju umur 20-an. Baju umur
Kanak-kanak Rebina kan. Bila nak berhijrah tu, ya Allah, banyak modal lah kena keluar. Nak kena bagi jubah, nak kena tukar. Allah Ustaz, nak kena tukar ni baju. Allah, banyak tau mari. Nak kena tukar ke nak kena bakar? Fikir sendiri, tu je. Nak tukar atau nak kena bakar? Jangan berkira lah. Kalau kena keluar modal balik, keluarlah modal balik, belilah balik. Semua tak boleh pakai ni Ustaz, semua tak boleh pakai. Bungkus. Tak usah fikir dah, alamak sayangnya lah baju Ustaz. Pakailah kat rumah, kalau sayang pun, yang keluar jangan pakai. Pakai kepada yang halal saja. Pakai untuk suami contoh. Jangan pula dengan suami berjubah pula. Allah. Tu tak cerdik juga tu. Dengan suami pula berjubah, bertutup apa hal ni. Bang, saya dah insaf bang. Itu cari nak. Yang halal lah. Sekarang ni untuk tatapan umum ni, public property ni. Jangan jadikan. Contoh jangan berkira. Kadang-kadang nak berubah, nak tukar baju, berkira. Kan Allah suruh. Kita sendiri yang buang duit beli benda-benda yang tak ikut agama, tak ikut syarak. Tiba-tiba kita yang rasa rugi. Kita yang jahil sendiri, kita kena tanggung lah akibat kejahilan kita itu. Allah Ustaz, bisnes saya ni nak kena revise semua ke Ustaz? Kena revise lah. Inilah sami'na wa ata'na. Inilah turun, inilah nama sunnatullah. Tak ikut habis. Turun ayat tentang aram harak. Aram, buang, pecahkan tong-tong arak tu. Emas haram lelaki. Nabi kata haram pakai. Cabut, buang. Tak ada lagi. Tak ada sebenarnya. Kita bergantung pada niat. Pandai pula kau nak baring. Jangan. Sidang jemaah mata Allah SWT. Ingat, jangan berkira. Contoh lagi. Awal diri kita untuk agama, jangan berkira-kira. Bila diri untuk dunia, tolong detail kira. Untuk dunia, jahil jangan simpan. Ya cikgu, jahil tolonglah jangan simpan. Buang-buanglah jahil itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Kalau kita perhatikan baik-baik. Masya Allah Ustaz. Benar. Ustaz Mukhris, Ustaz Ahmad. Kalau siapa yang suka bila dia nak bagi sedekah, dia bagi yang buruk. Qabil ni pengasas kepada juga sifat dendam, khianat, dengki. Nak bagi orang je buruk. Sendiri punya cantik. Hati-hati perangai ni. Biasa tak kita? Kalau nak sedekah ke orang, kalau durian tu ambil yang kecil, bagi orang yang besar kita. Ini hati-hati. Nabi tak ajar benda macam tu. Nabi SAW akan bagi yang terbaik. Tidak dikatakan sempurna sedekah itu selagi tidak bagi apa yang kita suka. Kita suka duit, bagi duit. Duit apa yang kita suka? Duit RM1, duit RM5, duit RM20, duit RM100, 100, bagi 100. Tengok, tumbang tak tumbang 3 hari. Apa yang kita suka pakai, bagilah. Suka pakai baju harga berapa? 500. Bagi orang 500 pakai. Baru betul. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak sempurna iman sesuatu. Kalau sekiranya dia tidak menyayangi saudara dia, macam mana dia menyayangi diri dia sendiri? Itu maksudnya, kalau dia nak yang terbaik untuk diri dia, maka pastikan untuk saudara pun yang terbaik. Ni tak, yang saudara pakai biasa-biasa. Yang dia punya limited edition. Dia seorang je ada. Bahayalah penyakit macam tu. Janganlah main-main. Allahu Akbar. Itu perkara-perkara yang mengundang murka. Jadi senang jemaah mata Allah SWT. Jadi apa sahaja yang kita boleh kongsikan, bagi yang terbaik. Maksudnya apa sahaja yang kita boleh berikan, beri yang terbaik. Nampak? Jangan bagi nyasirkan kelas sama macam Qabil nanti ya. Alhamdulillah Puan Ariana. Betul. Sebab sedekah itu menyatakan kebenaran. Sedekah. Sedekah itu sedekah. Benar. Kalau benar ini dari Allah. Kita doa. Ya Allah. Yang dari langit kau turunkan. Dari bumi kau keluarkan. Yang jauh kau dekatkan. Bila Allah dah masukkan, kita tak nak keluarkan. Keluarkan pula yang paling murah. Yang paling biasa. Yang paling kita tak suka bagi ke orang. Jangan.
Nak belajar Ustaz cakap duit tak ada, rezeki tetap, Masya Allah Tuan Azman. Benar, mantap. Sila pakai, sila amalkan. Itulah sunatullahnya. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, kalau kita lihat, kalau kita lihat perjalanan kalau kita lihat, kita sambung ni, sunatullah ni, dia ada gambar rajahnya begini. Gambar rajahnya adalah, ini kehidupan dunia kita. Ini kehidupan akhirat. Baik. Dia kena begitu. Apa maknanya? Sini. Ini pengajian hikmah ya. Kita cuba grafikkan dia. Kita bagi, ini Allah suruh ni, Allah suruh. Surah An-Nur ayat 35. Bagi gambaran sikit. Wa yaribullahul amsala linnas. Bagi contoh sikit. Baik, tiada Tuhan selain Allah. Benar Muhammad Akmal. La ilaha illallah. Bagaimana dia katakan la ilaha illallah itu? Dalam fatonah ni. Bagaimana dikatakan? Mari kita tengok. Di dunia, kita akan melihat. Melihat apa? Melihat dunia atau melihat kejadian. Soalan, apa yang dilihat? Apa yang dilihat pada dunia mestilah sama apa. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, perhatikan tajuk ni. Yang ni perhatikan. Dunia makam lihat. Akhirat makam ingat. Zikir sini. Ingat. Dia kena selari. Apa yang kita lihat mesti sama apa yang kita ingat. Apa yang kita ingat. Tu dia. Okey. Untuk tenang, banyakkan bersedekah. Kalau sedekah dia tak faham, tak tenang juga tu Puan Zabidah. Tapi baguslah sedekah, amalan yang bagus. Baik, mari kita tengok ni, nak sedekah ni. Ni. Gambar rajah kat bawah ni. Perhati. Dunia, ni saya nak kaitan sedekah tu kan. Okey, baik. Dunia, apa yang kita lihat tu dunia. Contoh duit. Ni nak sedekah ni. Apa yang kita lihat pada duit kena sama apa yang kita ingat. Nampak tak gambar rajah ni? Boleh kan? Allahumma salli ala Muhammad. Saya lukis balik. Saya nak bagi biar nampak clear insya-Allah. Okey. Ni dunia bawah ni. Ini apa yang dilihat. Mestilah sama dengan apa yang diingat. Dia bertemu ni. Titik ni bertemu, baru je garis lurus dan dia akan jadi. Macam ke teori sains. Ya, ada kaitan. Ada kaitannya. Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT. Ya, Tuan Ilyas Junaidi. Dia melibatkan af'al sekali. Af'al dan melibatkan asma' sumbernya dan sifat. Kita gabungkan. Baik, jadi ini akhirat. Baik, mari kita kaji balik tentang ana inda zanni abdi bi. Ana inda zanni abdi bi. Dalam hadisnya, hadis kursi yang ni ya. Ni, hadisnya yang ni. Hadis Bukhari dan Muslim. Saya tengok hadis ni. Saya nak huraikan yang ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku menurut sangkaan hamba-hambaku terhadapku, dan aku bersamanya apabila dia ingat kepadaku. Jika dia ingat kepadaku dalam dirinya, maka aku mengingatinya dalam diriku. Jika dia ingat kepadaku dalam satu kelompok, maka aku akan mengingatinya dalam kelompok orang-orang yang lebih dari kelompok mereka. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari kecil. Ini maknanya
Ini kias balik kecil ni makna kias Jangan tamsirkan dengan perbuatan manusia. Ingat, pengajian akidah kesimpulan begini. Apa saja sifat makhluk tidak ada pada Khalik. Batil. Jangan samakan. Laisa kamitslihi syai'. Apa saja sifat makhluk tidak ada pada Khalik. Kena faham yang tu. Dan apa saja sifat pada Khalik boleh diterjemahkan pada makhluk. Harus. Mungkin. Harus. Okey. Allah boleh terjemahkan sifatnya pada makhluk, tapi makhluk tidak boleh nyatakan sifatnya pada Khalik. Tidak boleh. Jadi kalau benda kecil ni, jangan letak pada Khalik. Tidak boleh. Baik. Jadi cuba saya nak kita semua fokus kepada sangkaan hamba-hambaku terhadapku. Nah, jadi sangkaan ni hadisnya, okey. Apa yang kita lihat mesti sama apa kita ingat. Ni kata kunci ya, perhati baik-baik. Apa yang kita ingat, apa yang kita lihat. Sekarang ni yang mana dulu? Ingat dulu, sebab lihat ini akan jadi perkara yang dikaburi oleh benda, lalai nanti. Dia kena belajar ingat. Ingat inilah yang kita mengenal ni. Bila kita pergi pada akhirat, inilah mengenal Allah. Kita ingat Allah. Mesti sama. Apa maksud sama? Bila kita lihat dunia, kita akan ingat Allah. Sama apa yang kita ingat. Barulah bersamanya itu datangnya pertolongan Allah. Sebab tu tadi, ana inda zonni abdibi. Aku menuruti sangkaan hambaku terhadapku. Ingat, terhadapku, hamba-hambaku. Clear? Clear. Sekarang ni, sangkaan hamba-hambaku. Sekarang ni makam sangkaan. Dunia ni makam sangkaan. Kita tengok dia, kita nak sangka apa? Kalau kita biarkan sangkaan itu berlalu, maka dia akan jadi sangka buruk. Dia akan gilalai. Sebab tu sangkaan ini mesti dibimbing dengan iman. Ini dia akan naik kepada iman. Iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sangkaan, Allah kata apa? Aku menuruti sangkaan hamba-hambaku terhadapku. Baik. Sekarang ni sangkaan terhadap Allah itu apa? Itu pertama dia. Apa yang kita sangka pada Allah dulu, itulah Allah akan turuti. Bukan sangka kita, sangka kita pada Allah. Itu yang kita akan, Allah akan turuti. Dan sangka kita pada Allah, contoh, bila kita belajar mengenal, sangka kita pada Allah dengan iman. Contoh, Allah itu Razzaq. Saya ambil satu contoh sifat, Razzaq. Razzaq itu kita sangka, dan Razzaq ini, bila kita letakkan sangkaan itu pada Razzaq, ini maka dia akan jadi sangka baik, husnuzon. Maka yang kita sangka pada Allah itu adalah Razzaq. Tu. Razzaq ini adalah sifatnya kekal. Tak habis-habis, kekal. Okey, baik. Jadi, caranya adalah, ni sunatullah. Apa yang kita lihat di dunia, kita akan kaitkan dengan Allah. Itu kaedah dia. Contoh, kita lihat dunia ini, ada makanan. Tadi saya cerita apa? Tadi, duit. RM. Baik, bila tengok duit, dia akan kait, dia naik kepada Allah. Duit, apa yang kita boleh reflect kepada Allah? Rezeki. Allah yang bagi rezeki yang berbentuk duit. Allah yang bagi rezeki dalam bentuk duit. Maka ketika kita tengok duit, ingat Allah. Maka kena sama. Ni makam rezeki juga, rezeki di dunia. Tapi ada pemilik dia tidak, ada Razzaq. Dia kena sama selari. Bila sama dan selari, maka Allah akan membenarkan. Dia benar. Apa yang kamu sangka pada rezeki? Rezeki tak habis-habis kerana namamu Razzaq. Jadi, duit sebenarnya sifatnya tak habis-habis. Duit sebenarnya sifatnya tak habis-habis. Apabila kita nisbahkan dia kepada Razzaq. Sebab tu duit tak pernah habis kat muka bumi ni. Mana ada bank yang kering duit.
Tak ada lagi saya jumpa laporan bank kering duit. Walaupun hutang kita dengar kadang-kadang dahsyat, kita dengar hutang. Bilion-bilion hutang. Triliun-triliun hutang. Tapi tak ada dengar lagi licin duit. Tak ada duit. Sebab duit ni nisbahnya pada Razzaq. Duit ni sama macam ikan kembung. Duit ni sama nisbahnya macam sayur kangkung. Pernah dengar sayur kangkung habis? Tak pernah. Habis sebab stok je lah. Tapi tanaman tak pernah habis. Sebab duit ni barang keperluan. Barang keperluan asas tak pernah habis. Kalau duit itu keperluan, maka sangkakanlah dia pada Allah. Sangkakan dia pada Allah. Apa keperluannya? Itu rezeki. Sebab tu orang kaitkan duit tu dengan rezeki. Jadi duit tak pernah habis. Yang habis kita je. Duit kita je habis. Tapi duit itu sendiri, sifat duit itu tidak pernah habis. Duit takkan pernahnya habis. Siapa yang duk hari-hari cerita pasal duit, suruh orang cari duit, tambah duit, tiba-tiba kata nanti duit habis, belum mengaji pasal duit. Tak usah ngajar pasal duit. Pegang duit juta-juta, puluh-puluh juta. Tiba-tiba kata duit habis. Mana Allah tak bukakan hijab lagi. Untunglah yang dengar malam ni. Amin ya rabbal alamin. Ilmu ni ada pada fatonah je. Siapa tak ada fatonah, dia tak dapat. Allah tak buka. Jadilah kita orang yang sibuk cari duit. Sibuk cari duit. Padahal duit tak habis-habis. Sebab apa? Dia tak faham istilah duit yang sebenar. Maka dia akan efek dengan masa nanti. Lepas ni kita akan cerita tentang hakikat masa. Tengok. Lepas ni kita akan cerita tentang hakikat masa. Nampak? Kalau kita tak faham teori ini, macam mana kita nak jaga tentang masa? Tak faham duit tu. Contoh, itu salah satu faktor baru. Kita akan masuk bab masa lepas ni. Hakikat masa. Kalau lah pasal ini yang kita lihat, apa yang kita ini pun tak sama. Ni, apa yang kita tengok dengan iktikad kita tak sama. Macam mana? Nampak? Ini dia sinarnya rahmat Allah SWT. Ya, duit ada. Duit itu keperluan. Barang keperluan tak pernah habis. Itulah sunatullah. Apa saja yang menjadi keperluan manusia takkan habis. Mari kita lihat sikit. Ni sangkaan. Belajar betulkan sangkaan. Sekarang ni duit. Sama tak dengan ikan? Ikan, sayur, apa lagi? Air. Sama kan? Sebab sekarang ni, nak dapat ikan, air, sayur ni kena pakai duit. Pakailah ustaz, nak beli barang. Okey. Kena pakai duit lah. Okey, soalan dia. Air, ikan, sayur ni kalau dalam kategori keperluan asas tidak? Asas lah. Keperluan asas lah. Ni keperluan asas. Nak ngaji keperluan asas balik ustaz? Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dulu kita dok nampak duit dia kerja. Tapi nampak duit tak dapat juga duit tu. Tak dapat juga ilmu duit tu. Ingatkan dah. Tengok duit ni terror dah. Tak terror juga. Terror cerita duit je lah. Minta maaf cakap minta maaf. Sebab kadang-kadang orang cerita duit nampak dia paling hebat dengan duit. Baik. Duit ni sama juga. Dia ada keperluan asas. Bila kata keperluan asas, jangan sebut mesti ada. Kita mesti kena ada duit. Kita pernah cakap mesti kena ada ikan. Ada tak? Kita mesti hidup, mesti kena ada ikan. Mesti kena ada sayur. Mesti kena ada air. Barang keperluan asas tak payah sebut dah mesti kena ada. Memang ada. Jadi duit ni keperluan asas tidak? Ya, memang ada. Cuma samalah macam ikan ada proses, air ada proses, sayur ada proses. Duit pun ada proses. Proses apa? Sunnatullah. Proses keyakinan. Yang mana Allah tidak pernah habiskan ikan, sayur tak pernah habis, air tak pernah habis, tak pernah habis. Maka duit pun takkan pernah habis. Kerana duit kategori sebagai keperluan asas. Jadi sebab tu kadang-kadang orang duk cerita pasal duit, saya diam. Kadang-kadang kita kadang dia ustaz akhirat. Mana? Kita ni lah Allah juga, duit kena juga. Sekarang cerita pasal duit. Saya nak tengok cerita pasal duit. Tak kerti pula. Bila kita cerita pasal Allah, kita ingat kita tak boleh detail ke cerita pasal dunia. Ni, malam ni saya cerita detail tentang dunia. Siapa pernah fikir duit tu keperluan asas? Tak nak fikir. Kita fikir duit tu mesti ada. Tak ada matilah aku. Tak ada duit matilah aku. Itu je kerja. Cuba fikir duit tu keperluan asas.
Bila keperluan asas, fikir tak kita dengan ikan, sayur, air, yang mana Allah sendiri manage semua tu. Sama. Jadi bila kata keperluan asas, di bawah kendalian siapa kalau keperluan asas ni sebenarnya? Allah. Ni, Allah jaga ni. Yang dinamakan kategori sebagai rezeki. Sebab itu, orang kaitkan duit tu dengan rezeki juga. Memang orang kaitkan duit dengan rezeki. Sebab tu orang cari rezeki. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi janganlah sebut rezeki itu duit. Rezeki itu nama Allah. Rezeki letakkan pada Allah. Itu Razzaq. Tapi semua perkara ini adalah rezeki di sisi Allah. Ikan rezeki, air rezeki, sayur, buah-buahan, duit, asas. Ingat keperluan asas. Apa yang diperlukan dalam kehidupan ni? Jadi tak usah bebe-bebe lah pasal duit tu. Bebe-bebe lah pasal duit. Oh, kita kena ada duit. Jadi kalau tak pernah habis, kenapa masa kita sibuk? Sibuk mengejar benda yang tak pernah habis tu apa? Ada orang mengejar sungai? Ada tak orang mengejar sungai tak bahasanya? Ada tak orang buat tangki air sebelah sungai? Rumah dia ada sungai. Buat tangki air. Ada tak? Saya bagi perumpamaan sikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Kesimpulan. Penutup. Baik, ini sungai. Kita buat 3D sikit. Okey. Ini air sungai. Bila kata sungai, duduk tepi ni ada tebing. Ada tebing lah tepi ni. Okay. Tebing ni, dah sungai mengalir ni. Sungai ni mengalir dah sungai daripada atas turun, pergilah ke sini kan. Ni daripada bukit itu ke bawah turun ni sungai. Okey. Saya nak bagi tahu air sungai turun ni yang mengalir ni, ada ke nak buat tangki sebelah ni? Ada orang nak buat tangki air sebelah ni? Tak ada lagi orang buat tangki air sebelah sungai. Orang buat terus motor pump sedut air. Sedut ni motor ni dia masuk dalam ni, pump terus kepada pipe mana-mana. Pergi pada perigi ke apa ke, baru dia pergi. Tapi dekat dengan sumber, pump air tu pump. Okay, sekarang ni sekiranya keperluan asas itu mengalir, ni rezeki ni ibarat sungai mengalir. Takkan habis lah. Tinggal lagi kita ni dia tak faham nak tarik tu. Nak pump naik tu tak naik. Tak ada. Allah tak bagi izin lagi. Ni mengalir. Allah, air sungai takkan pernah habis. Jadi ini keperluan asas kan. Samalah duit. Selagi mana dia digunakan untuk manfaat. Tak habis. Dia buat tangki, buat simpan air untuk apa? Maknanya takut duit habis tu. Cuba buat satu aliran pendapatan. Ni cerita ni bab duit pula ni pendapatan. Pendapatan yang melibatkan rezeki Allah yang barokah. Rezeki itu takkan habis-habis. Ghairi hisab. Mana-mana pendapatan yang berkaitan dengan yang halal, tidak akan habis. Yang halal tidak akan habis. Yang haram dia akan habis. Ingat. Sebab tu pastikan yang halal. Halal ni semua segi. Niat halal, perbuatan halal, kata-katanya halal, masanya halal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lukis pokok. Boleh. Lukis pokok. Tu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang ni adakah
aliran rezeki kita ni halal? Adakah cara kita halal? Ini kena tanyalah. Kalau tidak halal, sekiranya tidak halal, maka akan tersekat. Dia akan ada sekatan. Allah tak bagi, Allah akan sekat. Banyak sekatan. Nah, benar Cikgu Anis. Jadi teori simpan, hati-hati. Jangan suka-suka simpan, tapi uruskan. Biarlah dia mengalir tanpa perlu simpan. Oh, tak mengalir perlu simpan. Macam mana nak... Allah. Saya bagi satu contoh lagi. Dia ada bisnes. Bulanan, katalah bisnes ni ibarat sungai. Allah bagi dia 30,000 K sebulan. Bulan 1, 30. Bulan 2, 30. Bulan 3, 30. Bulan 4, 30. Bulan 5, 30. Bulan 6, 30. Ya ke Ustaz? Nampak sinilah. Boleh tak jadi aliran dia akan sekata? Boleh. Malah kadang-kadang tinggi, turun sikit, naik balik. Tapi ceritanya kalau sekiranya 30K ini menjadi keperluan asas kehidupan dan orang lain, maka Allah akan alirkan air ni non-stop. Sekiranya setiap bulan ada 30,000 dan keperluan asas dia pakai 15,000 je. Ada lebih 15,000 ni bubuh mana? Bulan depan dapat lagi 30,000 ataupun lebih atau kurang. Katalah bulan depan, ceritanya bottom line 15K ni Allah bagi. Sebab ini keperluan asas dia. Bayar rumah, bayar kereta, beli ini. 15K selesai. Ada lebih 15K. Ni nak buat apa? Simpan. Beranak kan dia. Bulan depan dapat lagi duit. Allah tanya, bulan depan aku bagi lagi. Bulan lepas kau tak habis pakai. Kamu simpan. Apa manfaat yang aku bagi kau banyak-banyak? Cuba tanya. Cuba jawab. Sebab tu kadang-kadang kita simpan sebab satu masa kita prepare 4, 5, 6 bila tak ada duit. Memang betul-betul kita minta tak ada duit. Betul-betul shut down terus bisnes. Lepas tu kita mula cakap, kan kena buat persiapan, apa-apa jadi nanti, tutup bisnes kan susah. Siapa minta tutup? Sendirilah yang minta. Allah kata boleh je bisnes tu tak tutup. Ada tak bisnes tak tutup? Ada. Cuba cek. Buatlah research sendiri. Nampak? Ya, sama. Asas juga. Puan Siti Aisyah. Itu keperluan asas juga. Asas ni maknanya ada keperluan asas dan kehidupan. Tapi taklah kewajipan. Jadi kalau dah bulan-bulan maintain income, nak simpan buat apa? Kalau dah mengalir, dah duit bulan-bulan ada maintain dah 30,000 maintain dah. Tak pening dah. Kita pening ni sebab kita takut tak ada akan datang. Tu kerja macam tak cukup tanah tu. Maknanya bisnesnya ini mungkin ada benda-benda yang Allah tak rida. Fikirkan. Itu saja. Renung-renungkan. Selamat beramal. Nanti kita bincang lagi tajuk ni dalam bab perincian mukmin niaga. Itu nantilah saya akan buat khas untuk mukmin niaga. Mukmin niaga bagi yang meniaga. Bagi yang meniaga yang meniaga ada satu subjek lain dia panggil mukmin niaga. Itu nantilah ada masa saya gabungkan dengan Indonesia Development Program tu nanti. Dia kena buat konsep seminar ni. Ini banyak kena teknikal ni, saya kena tunjuk teknikal. Kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf kan 50%. 50% maksudnya bukan 50% selama-lamanya. Kisah Nabi Yusuf 7 tahun. 7 tahun kemarau. Kisah Nabi Yusuf 7 tahun kemarau dan ini ada dalil dan wahyu yang jelas. Simpan kerana kemarau 7 tahun. Jelas tidak? Jelas. Bila jelas, adakah perbuatan itu sia-sia? Tidak. Maka selepas 7 tahun, bila selang berlaku, maka berlakulah kemarau dan wahyu yang dapat oleh Nabi Yusuf itu, oleh Allah Ta'ala menyebabkan bila dia simpan, maka dia boleh survive selama 7 tahun. Tetapi selepas 7 tahun balik, keadaan kembali normal, maka perjalanannya kembali normal balik. Bukan lepas tu terus simpan lagi, tak ada. Tak ada. Hati-hati. Macam kita hari ni simpan untuk berapa tahun? Ada dapat wahyu. Ada dapat ilham ke wahyu? Saya dapat wahyu Ustaz, saya kena saving untuk akan tahun 10 tahun nanti saya susah.
Wahyu mana pakai? 10 tahun nanti susah ke kamu doa nak susah lagi 10 tahun? Sila. Pilih. Benda yang tak pasti jangan buat. Nanti susah. Susah dah ke? Jangan fikir yang akan datang. Fikir sekarang ni. Apa nak jadi dengan bisnes sekarang ni? Halal ke tidak? Haram ke tidak? Ni bisnes ni. Yang kita sedang buat sekarang ni. Banyak halal ke banyak haram? Kalau banyak haram, memang bukan tahu 10 tahun, kejap lagi boleh susah. Allah buat. Pastikan. Jelas. Kalau tak jelas, jangan buat. Simpan dengan untuk yang tak jelas. Malah bimbang-bimbang, jadi jaminan pula masa depan. Terjamin kerana ada simpanan. Syirik. Hati-hati. Tu dia. Jadi nak simpan biar jelas. Ini dalam teori mukmin niaga saya ada contoh tentang bukan simpanan. Kita uruskan. Macam teori Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti kita sembang atau kita kongsikan dalam mukmin niaga nanti. Ya. Jadi gitu. Kita hari ini ditakut-takutkan dengan keadaan akan datang yang tak pasti, yang sebenarnya dah memang ada dah tujuan. Kita ni buat kerja je. Kita lupa kerja sekarang, sibuk fikir yang akan datang. Lupa kerja yang sekarang, sibuk fikir yang akan datang. Sebab tu jiwa tidak tenang. Fikirlah yang sekarang. Sekarang ni halal haram, masa macam mana, hubungan macam mana sekarang ni. InsyaAllah, saya rasa cukup setakat tu. Nanti kita sambung lagi pengajian ni. Pada topik yang seterusnya, bila dah faham tentang perkara ini, yang kumpulan asas ni, di sisi Allah itu ada, maka barulah kita boleh cerita tentang masa. Kita lah kena rombak balik, Puan Fazilah. Simpan untuk dapat dividen. Lepas dividen tu nak buat apa dividen tu? Kita kena rombak balik. Simpan kena ada tujuan. Bila fasiliti macam tabung haji, tabung haji dia buat fasiliti saja. Dia tak tentukan kita nak simpan berapa. Agensi-agensi kewangan itu hanya melakukan fasiliti saja. Jadi kita yang kena ada ilmu untuk menguruskan apa yang kita ada. Apa yang Allah dah adakan. Jadi jangan kita ikut je, tak apalah, biarlah dividen tu, biar beranak. Sampai bila nak biar? Biarlah. Tabung haji buat kerja tabung haji. Dia bayar dia dividen. Kita dia dapat dividen nak buat apa? Masuk balik. Lepas tu, masuk balik. Dalam sekali kita masuk dalam. Bila? Mati. Mati ngangak lah kita, dividen tak pakai. Allah ruginya lah. Kena tahu matlamat, kena jelas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Baik, jadi insya-Allah kita bila masuk dalam Fatonah ni, dia memang ni teknikal. Dalam Fatonah memang dia pergi kepada pengurusan, pengendalian, pentadbiran, penterjemahan. Bila pada sidik, amanah tu lebih pegangan. Sebab tu dia sekali jalan tuan-tuan. Dia tidak boleh terpisah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Cukup setakat itu apa yang kita bincangkan pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. InsyaAllah. Terima kasih di atas luangan masa yang diberikan. Kerana Allah SWT, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu membayarnya, insyaAllah. Khair. Jadi Alhamdulillah. Saya tengok ramai juga yang baru ni. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum sekali. Jangan serik untuk berada dalam kelas hakikat kehidupan. Jangan serik. Sila duduk. Jangan lari. Ngaji sampai putus. Benar-benar akan minta kefahaman. InsyaAllah pasti ada nikmat di sebaliknya, insyaAllah. Ingat, jaga selawat, jaga solat awal waktu. Jaga solat dan jaga taat, jaga khidmat. InsyaAllah hidup selamat dunia akhirat. Khair. Sebab anak bengkak belakang kepala orang kampung bagi. Baik, Puan Nur Kamsiah. Puan Nur Kamsiah ambil tangan, bismillah, insyaAllah. Baca Fatihah, selawat, letak kat tangan. Kepala anak, tapi banyak kali buatlah. Letak, ya Allah, tiada mudarat pada bengkak ini. Mudarat hanya pada engkau. Kembalikan. Selawat, Al-Fatihah, selawat. Al-Fatihah, bismillah, Al-Fatihah, selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian ambil tangan, letak balik kat penyakit tempat sakit tu. Katakan dengan yakin, ya Allah, tiada mudarat pada penyakit ini. Tiada mudarat pada bengkak ini. Bengkak ini tiada mudarat. Mudarat hanya pada engkau. Kembalikannya. La yaduru.
Ulang banyak kali lah. Ulang letak, ulang ya, insya-Allah. Itu dia bismillahirrahmanirrahim tu. Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'un. Cuma alih bahasanya begitu. Fatihah, selawat, ambil kat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiada mudarat pada bengkak si anak ni, ya Allah, mudarat hanya pada Engkau, ya Allah. Kemudian buat solat hajat, minta Allah bantu. Minta Allah bantu, insya-Allah. Khair? Boleh? Boleh puan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu sembuhkan, insya-Allah. Buat berkali-kali, buat dengan yakin. Buat dengan yakin. Ni konsep lagi sekali. Jangan yakin dengan apa yang kita buat tu. Tapi buatlah dengan yakin. Selawatlah dengan yakin. Baca doalah dengan yakin. Buat dengan yakin kerana Allah itu sifatnya menyembuhkan. Jangan putus asa. Jangan kita terkesan dengan situasi itu. Teruskan berdoa, solat hajat, minta Allah bantu. Dan teori ni dah berlaku berlaku dekat anak saya sendiri. Waktu tu terbelah kepala dia kat sini. Berjahit ni. Terbelah waktu tu saya balik pada kuliah, dapat tahu zaujah saya bagi tahu anak dia terbelah ni. Waktu tu terus buat solat hajat, minta bantuan Allah. Ya Allah, kemudian terus doa, ya Allah, tiada mudarat, tiada sakit pada luka anak aku, ya Allah. Luka sakit mudarat hanya pada Engkau. Apa yang berlaku? Wallahi. Dengan nama Allah ni. Bapak budak ni bersih. Kalau bapak budak mungkin lambat sikit jadi. Bapak budak ni banyak cekadak dia. Budak ni bersih. Allah tunjuk kuasa. Anak saya tu, dia tak ada sakit. Allah, doktor siap bagi option lagi. Sakit ke pening? Jadi anak saya tu pening. Dia pening je. Jadi sementara prosedur tu, pergi pula dekat hospital kerajaan dia, bayar RM1. Ini pun cerita hebat juga ni. Besoklah saya cerita nanti. Pasal RM1 tu. Sebab hospital swasta ke ada syurga pun dia tak berani ambil. Sebab dia kena dekat tengkorak, tempurung kepala. Jadi doktor tak berani nak ambil. Sebab dia melibatkan kepala. Jadi kena pergi pada kerajaan juga. Okey. Pukul 9 kena pukul 8. Pukul 9, pukul 10, proceduring pukul 3 pagi. Kami orang kata, queue lama lah, habis lah, macam-macam cerita. Saya tak fikir lain, saya kata, ya Allah, bantu. Tiada sakit, tiada mudarat pada anak aku ni. Mudaratnya pada Engkau. Apa berlaku, saya datang, saya tengok anak saya tidur. Tidur sepanjang masa tidur. Sepanjang prosedur itu tidur. Bila tengok anak saya tidur, saya pun tidur sekali lah. Relax, dia tunggu prosedur lah. Tak payah panik. Tunggu. Ikut dia prosedur. Cuma waktu jahit itulah sakit. Itu saya tengok depan-depan, saya dengar saya pitam sekali lah. Itu tak boleh tahan lah. Sebab kita nampak luka tu, kita tengok tak tahan. Tapi sekejap je lah. Alhamdulillah. Doktor tengok tak ada apa-apa hal. Pagi besok Jumaat, terus keluar. Luka dalam, jahit sampai 5. Ini kuasa Allah lah Allah tunjuk. Tiada mudarat, tiada sakit pada luka. Tiada mudarat, tiada sakit pada penyakit itu. Cakaplah apa benda tu. Mudarat, sakit hanya pada Allah. Jadi kembalikan mudarat tu pada Allah. Nanti Allah datangkan penyembuhan. Boleh? Boleh, insya-Allah. Khair, cukup setakat itu. Hadap tidak kena, sembahlah. Sembah Allah. Sembah ni banyak maksud dia. Sembah yang utama itu adalah kita menyatakan hanya Allah Ta'ala saja yang berkuasa, mengesakan Allah Ta'ala. Sujud dan patuh pada suruhannya. Itulah solat. Okey? Baik, jadi cukup setakat itu. Sedangnya mata Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. InsyaAllah, Alhamdulillah. Panjang pula soalan kan. Baik. Jadi cukup setakat itu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Allah bantu kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan saya mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Allah sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir.